KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya pengacara anda hari ini, Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan membincangkan laluan kerjaya guru untuk menjadi guru biasa, pencara ataupun seseorang dalam bidang pentadbiran. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenai pengurusan persaraan pilihan sendiri guru-guru di KPM, merangkumi akta, peraturan dan perkediling yang berkuat kuasa bagi memberikan para guru pengetahuan serta informasi berkaitan kaedah permohonan, kategori guru, dokumentasi, tata cara pertimbangan permohonan dan isu-isu berbangkit berkenaan dengan persaraan pilihan sendiri. Dan hari ini kita akan bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Saya persilakan Encik Ridwan bin Abbas, iaitu Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Assalamualaikum Encik Muhammad Ridwan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Irfan. Alhamdulillah sihat seadanya. Sihat seadanya. Itu yang kita nak dengar. Bila dah sihat, bersedia dan bersemangat untuk episod hari ini. Yes, insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita akan bincangkan tentang pengurusan persaraan ataupun persaraan pilihan sendiri. Jadi soalan yang pertama, seperti mana yang kita sedia maklum, pejabat awam termasuklah pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun PPP yang memilih skim pencen akan menikmati kemudahan yang termaktub dalam skim pencen. Jadi mungkin Tuan boleh jelaskan apakah objektif skim pencen ini, silakan. Okey, terima kasih Cik Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, ya. Seperti mana soalan Cik Irfan sebentar tadi, apakah objektif skim pencen? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita ke objektif, kita kena kenal dulu. Betul. Apakah yang dikatakan skim pencen tu? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita rujuk kepada aktanya dulu, Akta Pencen 1980, Akta 227 yang memperuntukkan pegawai perkhidmatan pendidikan boleh untuk diberi peluang dan ruang untuk memilih skim pencen ataupun skim bukan berpencen, iaitu KWSP. Ya, mana-mana pegawai yang berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun yang boleh dimasuk kira layak untuk memilih skim pencen tersebut. Baik. Ini berdasarkan kepada Seksyen 7 Akta Pencen 1980 Akta 227. Jadi pegawai-pegawai ini tadi, mereka yang telah dilantik dan genap tempoh perkhidmatan 3 tahun, maka boleh boleh pilih skim tersebut. Baik. Dan di samping juga skim pencen ini bertujuannya antara objektif dia yang pertama, ya, untuk memberikan satu kemudahan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan kita, terutamanya ya untuk sekiranya kalau pegawai itu bersara dia akan layak dapat kemudahan seperti pencen bulanan, dia akan dapat gratuiti, ganjaran dan sebagainya, serta kad pencen memberi kemudahan rawatan di hospital contohnya. Baik. Kan. Dan pada yang kedua, objektif ialah untuk mengekalkan seseorang pegawai itu terus setia berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Dan yang ketiga, pegawai-pegawai yang telah berkhidmat dengan perkhidmatan awam, dia tak semestinya saya ulang perkataan tak semestinya pegawai ini tadi akan diberikan pencen. Dia hendaklah berkhidmat secara dengan jujur, ikhlas, amanah, bertanggungjawab dan juga berkhidmat dengan cemerlang, ya. Bukan semua pegawai perkhidmatan awam yang di mana dilantik tetap tak semestinya pegawai ini akan diberikan pencen, kerana dalam akta Pencen 1980 Seksyen 3 kita boleh highlightkan dekat situ, pencen bukanlah hak mutlak pegawai. Bukan hak mutlak pegawai. Jadi sesiapa saja yang walaupun dah diberi taraf berpencen, walaupun dah diberi kita bagi dia disifatkan berpencen. Ya, pegawai disifatkan berpencen tak semestinya akan dapat tertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu tadi, Cik Irfan. Baik, terima kasih atas perkongsian, di mana ada, kita tahu di sini objektif kepada skim pencen yang akan mereka ketahui sekejap lagi. Dan mungkin sekarang ni Cik Ridwan boleh terangkan dari segi jenis-jenis persaraan yang termaktub dalam skim pencen pegawai awam, silakan. Okey. Jenis-jenis persaraan
kalau kita ikut akta section akta pencen 1980, akta 227, kita mempunyai 11 jenis pencen. 11 jenis 11 jenis. Okey, banyak. Tapi kita boleh klusterkan kepada 4 jenis. Yang pertama, persaraan paksa di bawah Seksyen 10 Akta Pencen. Dalam persaraan paksa tu contohnya pegawai itu bersara wajib apabila mencapai umur yang telah dipilih. Bagi pegawai-pegawai yang dilantik sebelum 1 Oktober 2001, pegawai ini boleh untuk memilih option pencen tahun 2001 berdasarkan PP3 tahun 2001, layak untuk pilih sama ada kekal 55 ataupun ambil 56 ya. Okey. Tahun 2008 sekali lagi kerajaan memberi peluang kepada pegawai awam, terutamanya pegawai perkhidmatan pendidikan contohnya, boleh untuk memilih pencen pada umur 55 kekal ataupun 56, dan boleh juga untuk memilih 58 tahun bermula 1 Julai tahun 2008 berdasarkan kepada Perkelin Perkhidmatan bilangan 6 tahun 2008. Tahun 2011 kali ada lagi. Kerajaan telah memberikan ruang dan peluang untuk mereka tadi memilih sehingga tahap maksimum pencen 60 tahun. Bagi guru-guru yang telah memilih umur bersara 60 tahun, maka secara muktamadnya pegawai ini hendaklah bersara pada umur 60 tahun. Itu mengambil contoh persaraan wajib. Ada lagi jenis persaraan yang kita panggil bersara pilihan. Bersara pilihan di bawah Seksyen 12 Akta Pencen. Selain daripada itu, bersara atas kehendak negara, atas kehendak menteri di bawah Seksyen 11 Akta Pencen. Dan ada beberapa lagi lah yang kita boleh rujuk kepada akta tersebut. Cuma kita fokus pada hari ini, yang main topik kita, fokus kita iaitu bersara, yang kita cakap bersara pilihan ni. Baik, bercakap mengenai bersara pilihan tadi, Irfan tertanya-tanya bagaimana mungkin sekarang ini Tuan boleh jelaskan secara lanjut mengenai bersara pilihan tadi. Okey, bersara pilihan seperti mana yang saya sebut awal tadi, kita akan uruskan atau pelaksanaan persaraan pilihan ini dijalankan di bawah Seksyen 12 Akta Pencen, di mana semua penjawat awam yang telah memilih umur bersara wajib dari asalnya, kata mereka tadi telah memilih umur 60 tahun. Okey, 60. Itu yang paling maksimum. Itu paling maksimum. Dia tak ada lebih pada tu kan. Kalau nak naik 62 dan sebagainya terpulang kepada keputusan kerajaan lah. Tapi setakat ini 60 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun 2012. Bagi mereka yang nak bersara awal ni kan, orang yang bersara awal ni, yang pertama dia mesti memilih skim pencen. Seperti mana saya sebut awal tadi kan, pegawai-pegawai yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam, genap 3 tahun perkhidmatan di bawah Seksyen 7 atau Seksyen 8 Akta Pencen, pegawai boleh diberikan satu pilihan, nak pilih KWSP ke nak pilih pencen. Pegawai yang pilih pencen ni tadi, dia boleh untuk memohon bersara awal. Bersara awal ni bermaksud kita rujuk kepada kriteria pegawai. Yang pertama, umur dia mesti 40 tahun. Ketentuan umur, ketetapan umur ini ialah kita rujuk kepada Perkelin Perkhidmatan bilangan 13 tahun 2002, di mana umur bergantung ataupun tertakluk kepada tarikh lahir yang tercatat dalam kad pengenalan ataupun sijil kelahiran. Ikut tarikh lahir bukan tahun. Ikut tarikh lahir. Itu yang pertama, syarat yang pertama Yang kedua? Yang kedua, kita akan rujuk pada tempoh perkhidmatan pegawai yang kita anggap tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira, iaitu sekurang-kurangnya 10 tahun perkhidmatan. Itu secara asasnya dulu, Cik Irfan. Okey. Baik, sekarang ni kita dah faham berkenaan dengan persaraan pilihan sendiri. Tapi jangan risau, banyak lagi poin saya akan diberikan oleh Encik Ridwan sebentar lagi. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Kembali selepas ini dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama dengan siapa lagi? Tentunya Encik Ridwan di sini. Baik, tadi Irfan tertarik di mana seorang pegawai awam boleh memilih pilihan persaraan sendiri. Betul. Dan sekiranya seorang pegawai itu dia kata dia nak bersara awal, apa prosesnya tuan? Okey, seperti mana saya sebutkan awal-awal tadi, pegawai yang nak bersara pilihan
tadi yang pertama kena cukup daripada syarat-syarat utama. Yang pertama umur 40 tahun. Betul. Okey. Yang kedua tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira sekurang-kurangnya 10 tahun. Terma dimasuk kira tu takrifan dia ialah tolak cuti tanpa gaji. Oh, okey. Tolak tempoh tak hadir bertugas. Yang tu kena tolak lah. Kalau ada tempoh perkhidmatan cukup 10 tahun, pegawai ini boleh mengemukakan permohonan kepada ketua jabatan tempat dia bertugas. Okey, yang pasti pegawai yang buat permohonan tu, yang pertama pegawai ini mestilah bebas daripada sebarang prosiding atau pertuduhan tata tertib. Ya, bebas daripada sebarang perlakuan ataupun pertuduhan rasuah. Okey. Dan yang ketiga, pegawai ini tadi mestilah memilih pencen. Ya, dalam Akta KWSP, Akta 452, Akta KWSP 1991, pegawai-pegawai yang memilih untuk ambil skim KWSP, pegawai ini tidak boleh atau tidak layak untuk bersara awal. Baik. Kerana dalam akta yang saya sebutkan tadi, pegawai-pegawai ini kalau nak bersara awal, dia kena nak meninggalkan perkhidmatan awam lebih awal. Bagi mereka yang memilih KWSP, pegawai ini hendaklah meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan seperti mana yang dijelaskan dalam Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015. Okey, itu yang KWSP memang tak ada peruntukan dan ruang untuk bersara awal. Tapi kalau pegawai itu dia pilih pencen, okey, tempoh perkhidmatan dah cukup 10 tahun, umur dah cukup 40 tahun, bebas daripada segala tuduhan di mahkamah ataupun tuduhan tata tertib, bebas daripada segala tuduhan rasuah dan sebagainya, diperaku ketua jabatan. Yang penting disokong ketua jabatan, pegawai ini boleh untuk mengemukakan permohonan, dan permohonan dia akan dibawa ke pertimbangan di peringkat kementerian untuk kita lihat sama ada pegawai ini tadi cukup atau tidak syarat untuk diberikan pertimbangan untuk pegawai ini boleh bersara pilihan. Dan akhirnya permohonan ini akan ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bahagian pencen. Okey. Semua permohonan itu akan dipertimbangkan. Kalau cukup syaratnya, maka diluluskan Kalau oleh tak cukup jabatan. syaratnya? Kalau tak cukup syaratnya, dia tak boleh bersara lagi lah. Kerana saya ulang tadi kan, pegawai dalam perkhidmatan awam, persaraan bukan hak pegawai. Betul, bukan hak mutlak. Bukan hak mutlak. Okey, baik, Yes. terima kasih Tuan. Dan sekarang ni saya nak tahu juga bagaimana proses ataupun prosedur yang perlu mereka tahu sekiranya mereka ingin kata apa bersara awal. Macam mana? Proses saya sebutkan tadi Isi kan. dokumen ni ke? Dari segi dokumen ni, yang pertama pegawai ini tadi dia kena isi borang lah. Baik. Yang penting mesti melalui ketua jabatan dan kena isi borang-borang tertentu yang dinyatakan dalam, kita panggil apa tu, Perkhidmatan Sumber Manusia MyPPSM, ceraian 1.2.1. Maknanya pegawai-pegawai ini kena ikutlah dia punya flow Prosedur, tadi, betul. proses dia tu kena hantar ke ketua jabatan. Kemudian ketua jabatan akan buat semakan layak atau tidak, dan akan dikemukakan kepada kementerian. Di peringkat kementerian bagi guru-guru saja, persaraan awal bagi guru saja akan dibawa masuk ke pertimbangan jawatan kuasa mesyuarat persaraan pilihan KPM yang kita buat secara berkala, iaitu 4 kali setahun. 4 kali setahun. Maknanya pada bulan Januari kita akan buat sekali, April, Julai dan Oktober, dan pertimbangan-pertimbangan inilah akan dibawa kepada JPA untuk menentukan sama ada pegawai ini layak atau tidak untuk diberikan kelulusan persaraan pilihan di bawah Seksyen 12 Akta Pencen 1980 Akta 227. Lama itu dia sudah terang lagi bersuluh di mana ada prosedur dan standardnya yang perlu diikut oleh seorang pegawai awam sekiranya mereka ingin bersara awal, mengikut kepada pilihan mereka sendiri. Dan sekiranya ada guru yang memilih untuk menjadi seorang wakil rakyat, ini bertanding, bagaimana ada ke cara dan peluang untuk mereka menjadi saya suka soalan ni, Encik Irfan. Saya suka soalan ni sebab mungkin ada yang tertarik, ada yang berhasrat, berkeinginan, berhajat untuk menjadi salah seorang dari pucuk pimpinan negara contoh kan. Jadi sebagai ahli parlimen ataupun ahli dewan rakyat ataupun ahli dewan undangan negeri, mereka yang berhasrat untuk bertanding, pegawai-pegawai ini tadi yang telah diberikan kebenaran oleh ketua setiausaha atau pegawai pengawal untuk aktif, bergiat aktif dalam arena politik contohnya kan. Okey, pegawai ini tadi katakanlah
ada pilihan raya umum contohnya kan, pilihan raya negeri contohnya, pilihan raya kecil ya, PRU, PRN, PRK. Mereka ni boleh untuk mengumumkan permohonan dengan syarat pegawai yang hendak bertanding itu tadi ketua parti dia. Kena lantik dia sebagai calon pilihan raya tersebut. Dan ada surat kita panggil watikah pelantikan sebagai calon pilihan raya, dan proses-proses yang pegawai yang lalu ialah ada dua proses. Yang pertama, silakan. Kalaulah pegawai ini cukup syarat umur 40 tahun yang boleh dimasuk kira tempoh perkhidmatan 10 tahun yang boleh dimasuk kira, maka pegawai ini boleh dipertimbangkan untuk melalui kaedah persaraan pilihan sendiri ni tadi di bawah Seksyen 12 Akta Pencen. Makanya pada hari penamaan calon, biasanya Suruhanjaya Pilihan Raya akan umumkan bila hari penamaan calon. Pada hari penamaan calon, pegawai awam ini tadi mestilah bukan lagi penjawat awam. Kalau di penjawat awam yang boleh layak dapat pencen, dia boleh mohon untuk bersara pilihan. Tetapi itu cara pertama. Yang kedua, sekiranya kalau pegawai itu belum cukup tempoh perkhidmatan seperti mana yang disyaratkan dalam Akta Pencen itu tadi, maka pegawai ini boleh meletakkan jawatan. Dia kena letak jawatan. Dan pegawai ini tadi kalau dah peletakan jawatan, mestilah berkuat kuasa pada tarikh penamaan calon tersebut. Maknanya kalaulah pegawai awam ni masih lagi berkhidmat, dia berkemungkinan besar boleh tak layaklah untuk bertanding sebagai calon tersebut. Maka dua perkara yang boleh kita berikan ataupun kemudahan kepada pegawai tadi. Yang pertama bersara pilihan, yang kedua letak jawatan. Bagi mereka yang berminat, kita boleh uruskan bergantung kepada syarat dan kriteria ke atas pegawai yang layak ni tadi. InsyaAllah. Terima kasih Encik Ridwan atas segala perkongsian, di mana saya yakin dan percaya ada guru-guru di luar sana berhasrat untuk menjadi seorang wakil rakyat kepada kita semua dalam pucuk kepimpinan negara Malaysia. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali suasana dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Inilah dia Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Informasi bersama dengan siapa? Tentunya Encik Ridwan bin Abbas di sini. Kita sedang bercerita tentang pilihan persaraan sendiri. Dan tadi kita dah cerita tentang objektifnya, proses, cara dan standard dan sebagainya. Dan sekarang ni nak tahu juga, sekiranya mereka, guru-guru di luar sana memilih untuk bersara awal, apakah faedah-faedah yang kita akan berikan kepada mereka? Silakan. Okey, baik. Setiap pegawai yang bersara boleh dipertimbangkan. Dia tak semua bersara ini akan dapat faedah persaraan. Dia dipertimbangkan. Dia boleh dipertimbangkan. Secara umumnya, faedah persaraan berdasarkan kepada Akta Pencen 1980, Akta 227 tadi, dia ada 3 yang utama. Okey, yang pertama, pencen bulanan. Pencen bulanan ini diberikan kepada pegawai ini tadi tertakluk kepada tempoh perkhidmatan sebenar pegawai dalam perkhidmatan awam. Bagi pencen-pencen kita mengambil contoh bersara pilihan ya, tempoh perkhidmatan sebenar ya. Bersara wajib pun tempoh perkhidmatan sebenar, yang di mana pencen bulanan ini berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Akta Pencen, iaitu kalau kita ambil pen dan kertas, kita boleh tulis. Catatkan sikit. Catatkan formula sikit. Silakan. 1/600 darab dengan jumlah bulan perkhidmatan terhad kepada 360 bulan. Kalau dia berkhidmat lebih 360 bulan, katalah dia berkhidmat 40 tahun contohnya, 480 bulan, tapi perkiraannya tetap akan diambil kira 360 bulan sahaja. Tempoh perkhidmatan yang dia boleh diambil kira untuk faedah persaraan pencen bulanan tadi, darab dengan gaji pokok terakhir. Maksud gaji pokok terakhir itu gaji yang tahun terakhir berkhidmat lah. Maknanya kalau pegawai-pegawai yang bersara wajib ni, kalaulah kita dalam perkhidmatan awam, kita ada pergerakan gaji tahunan. Setiap tahun pegawai akan layak untuk dipertimbangkan sama ada bulan Januari, April, Julai ataupun Oktober. Bagi mereka yang bersara wajib ya, dia akan diawalkan tarikh pergerakan gaji tahunan. Kalaulah dia bersara pada bulan Februari, PGT atau pergerakan gaji tahunan ni pada bulan Oktober, dia akan diawalkan kepada sehari sebelum pegawai itu bersara tadi. Ini berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun
2015. Okey, bagi yang pegawai yang apa tu yang bersara ni tadi kan, itu yang pertama, faedah pencen. Yang kedua kita panggil ganjaran perkhidmatan atau gratuiti. Gratuiti ni kalau kita nak kira, kita boleh gunakan formula 7.5% darab dengan tempoh perkhidmatan ikut bulan. Ikut bulan Yang ikut bulan yang ini dia tak ada had, dia tak ada limit. Kalau perkhidmatan 480 bulan, dia akan dikira 7.5% darab dengan 480 bulan darab dengan gaji pokok terakhir. Yang tu kita boleh kira yang ini diberikan sekaligus berbanding dengan yang pertama, faedah pertama tadi dibayar secara bulanan, yang dibayar sekaligus. Dan yang ketiga, gantian cuti rehat, GCR. GCR ni kita boleh ambil kira berdasarkan kepada formula 1/30 darab dengan jumlah maksimum GCR yang dikumpulkan. Yang terhad kepada setakat ini 160 hari. Ada pengumuman baru-baru ni naik ke 180 hari, tapi setakat ini masih 160 hari lagi lah. Jadi kita tunggu confirmnya 180 hari itu dulu. Kalau dapat 180 hari, kita darab dah 180 hari. Darab dengan gaji pokok terakhir dan tambah dengan allowance tetap. Imbuhan tetap perkhidmatan awam, yang seperti mana imbuhan kepada jawatan utama sektor awam, imbuhan keraian, imbuhan perumahan, dan juga imbuhan tetap khidmat awam ITKA. Maka yang ini tiga formula utama bagi menyatakan faedah-faedah persaraan. Semua penjawat awam boleh dipertimbangkan untuk dapat faedah-faedah ini, termasuklah pegawai yang bersara pilihan tadi. Okey, pegawai bersara pilihan tadi itu, dia akan boleh untuk dapat faedah-faedah yang tertakluk kepada yang pertama tu, kalau pencen bulanan tertakluk kepada tarikh lantik dia. Betul. Contohnya kan, kalau pegawai ni tadi dilantik sebelum 12 April 1991, tarikh ini kena ingatlah, sebelum 12 April 1991 berdasarkan Seksyen 12 Akta Pencen, bagi mereka yang lantik sebelum tarikh ini, bagi pegawai wanita layak dapat pencen pada umur 45 tahun. Bagi pegawai perkhidmatan pendidikan lelaki yang lantik sebelum tarikh umur sebelum tarikh yang saya sebutkan tadi, layak dapat pencen pada umur 50 tahun. Tapi bagi mereka yang dilantik selepas tarikh yang sebutkan tadi itu, mereka layak untuk dapat pencen pada umur 55 tahun. Betul. Walaupun pilih 60, 58 dan sebagainya. Itu antara faedah-faedah yang mereka boleh dapat, tapi tertakluk kepada tarikh lantik. Walau bagaimanapun, ganjaran-ganjaran seperti perkhidmatan dan sebagainya tadi dibayar sekaligus semasa tarikh diluluskan persaraan pilihan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Baik, terima kasih. Dan kita tahu tadi di mana setiap perkara ini ada pertimbangannya. Betul. Okey, mungkin sekarang secara ringkas Tuan boleh berikan nasihat dan juga cadangan kepada guru di sana untuk memilih yang mana satu skim persaraan yang terbaik untuk mereka. Okey. Untuk kita tentukan, untuk kita tetapkan skim mana yang terbaik, yang pertama terpulang kepada perancangan pegawai. Pegawai boleh merancang dengan rapi kerana pegawai diberikan pilihan. Dia sign 60, dia sign 58, tapi diberikan pilihan untuk bersara awal, jadi kena rancang dengan rapi. Kena tahu bila dia nak bersara dan sebagainya, dan apakah faedah-faedah yang dia bakal dapat ataupun faedah-faedah yang dia boleh untuk dipertimbangkan dapat. Jadi dalam hal ni pokok pangkalnya Cik Irfan adalah diri sendiri. Pilihlah yang mana sesuai. Pilih mana yang sesuai. Sebab kita dah bagi dah garis panduan dah ada, akta dah sebut, peraturan dah menyatakan, perkeling-perkeling dah diedarkan. Jadi dia boleh pilih sama ada nak kekal dalam perkhidmatan awam sampai umur pencen, bersara awal ataupun pada waktunya. Sebab kata orang, pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Baik, terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Encik Muhammad Ridwan bin Abbas, iaitu Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian pengurusan sumber manusia, atas segala perkongsian dan juga maklumat yang telah diberikan, terutamanya tentang persaraan pilihan sendiri. InsyaAllah diharapkan dapat manfaatkan kepada semua yang menonton. Kalau kita berjumpa lagi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.
KPM